Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamil khair. Terima kasih kepada Encik Fauzi selaku pengacara majlis kita pada pagi ini, Yang Besar Encik Azhar, pengarah Muzium Ekologi Lebah Bujang, rakan-rakan ahli panel kita yang telah diperkenalkan secara ringkas tadi, Dr. Ahmad Farhan dari Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Selangor, dan Encik Herman Roslan dari Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Kedah. Jadi orang-orang yang aktif dalam Persatuan Sejarah. Yang tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya menjemput ahli panel kita, terlebih dulu kita melihat balik kepada rangkai kata tajuk bicara muzium kita hari ini, iaitu nak mengupas antara realiti dan fantasinya hikayat Merumah Wangsa. Di dalam hikayat Merumah Wangsa ini, kalau kita rujuk pelbagai versi, banyak versi yang memperkatakan tentang hikayat Merumah Wangsa ini, tapi hari ini saya merujuk kepada apa yang telah diiktiraf di Malaysia sebagai satu karya agung yang diselenggarakan oleh Siti Hawa Saleh. Hikayat Merumah Wangsa tebal ni, buku buah merah ni. Dan juga beberapa penulisan yang telah ditulis oleh rakan-rakan penulis kita di seluruh tanah air ini berkaitan dengan hikayat Merumah Wangsa. Jadi untuk seterusnya saya mempersilakan kedua-dua ahli panel kita. Nak duduk sini dua-dua kan macam mana? Seorang-seorang lah. Kita mulakan dengan Dr. Ahmad Farhan dulu. Silakan Dr. Depan. Okey, Dr. Ahmad Farhan bin Abdullah Zakaria. Kalau bapa dia semua orang kenal lah. Satu Malaysia. Anak dia pun sedang membina nama. Jadi orang dia dah dekat sini. Tadi Cik Fauzi kata duduk sembang kat telefon lah. Hari ni jumpa orang dah. Tapi kita yang mana selalu mengikuti seminar forum sejarah ni, kita selalu jumpa Dr. Ahmad Farhan, daripada Ahmad Farhan, sekarang Dr. Ahmad Farhan. Dia merupakan pemegang ijazah sarjana sastra daripada Universiti Melaya, khusus dalam bidang sejarah. Majornya dalam bidang sejarah, minornya dalam bidang sosiologi, dalam bidang antropologi, psikologi. Tak tahulah lepas ni apa lagi G. Banyak G lagi lah selepas ni. Sebelum nak sampai ke mana-mana G tu, kita tak tahulah macam-macam G. Dan di peringkat sarjana dalam bidang sarjana sejarah Malaysia khususnya, dan di peringkat Doktor Falsafah sebagai yang kata khusus dalam bidang sejarah. Yang memberi bidang kepakaran beliau adalah dalam bidang pentadbiran. Pentadbiran negeri-negeri Melayu, peranan masyarakat dalam pentadbiran yang merangkumi dari segi pentadbiran, persempadanan, politik, ekonomi, sosio-ekonomi dan sosial. Jadi kalau nak tengok ni, kalau tuan-tuan search dalam medsos ni nama Dr. Ahmad Farhan ni, lebih beratus lah penulisan dia ada. Sama ada dalam apa orang kata sisipan buku ataupun kertas-kertas kerja pembentangan. Cukup banyak. Kalau kita ni seorang pengkaji, kita boleh nampak dengan jelas lah perkara ni. Jadi hari ini Dr. Ahmad Farhan akan memperkatakan berkaitan dengan tajuk kita ni lah, antara realiti dan fantasi. Jadi tadi sebelum kita mulakan majlis, saya sempat berbual dengan salah seorang yang hadir pada hari ini. Adakah hikayat Merumah Wangsa ini masih kekal berstatus mitos? Jadi nanti Dr. Ahmad Farhan penjelaskan kepada kita, adakah masih berada di alam fantasi ataupun kita sudah mula bergerak ke arah realiti. Jadi kalau kita dah mula bergerak ke arah realiti, maknanya banyak GGG
yang perlu dikaji lagi untuk mengukuhkan, seperti mana kata tadi, perlu adanya evidence, perlu adanya data, fakta dan sebagainya yang nak memastikan bahawa sejarah itu adalah realiti. Kan? Jadi kalau kita tengok balik apa yang ditulis oleh Dr. Siti Hawa ni dalam apa orang kata buku Hikayat Mausa ni, ada 5 bab tu, daripada peristiwa Garuda menyerang rombongan pemindangan Raja Rom nak menikah dengan anak Raja Cina, kan? Anak Raja Rom terdampar di Pulau Langkapuri, hari ini namanya Langkawi, dan hari ini pun masih ada sisa-sisa yang boleh kita tengok sebagai bahan bukti. Gua cerita, kononnya itulah penceritaan, kan? Kemudian kalau kita tengok pula secara keadaan laut, khususnya di pantai laut negeri Kedah ini, kan? Semuanya selut, tak ada pasir. Adakah itu kerana kapal-kapal bahtera-bahtera yang diserang Garuda dulu yang menyebabkan timbulnya sampai jadi hitam, dilapisi tanah pasir itu dengan kepingan-kepingan kayu-kayu, bahan-bahan kapal itu ke sejak zaman-zaman sampai hari ini. Itu semua adalah benda-benda yang boleh dikaji, kan? Boleh dilihat balik. Tetapi kita memerlukan pengkaji-pengkaji yang lebih khusus dalam bidang-bidang tertentu untuk melihatkan perkara-perkara ini. Jadi tanpa melengah masa, saya bagi lebih kurang 35 minit kono. Panjang tak? Sejam. Oh, sejam. Okey, kita bagi 1 jam dekat Dr. Ahmad Farhan. Dia kata tak cukup nanti, kita bagi. And kita teruskan untuk antara realiti dan fantasi. Nanti saudara Herman dia cerita rencamnya hikayat tu nanti. Dengan yang apa Cik Azhar sebut, nak sebut pun payah. Transmogrifikasi. Kena sebut pelan-pelan. Baru boleh. Tapi ada makna-makna dia. Jadi silakan Dr. Farhan. Terima kasih Tuan Moderator. Terima kasih juga ke atas pujian-pujian Tuan Moderator kepada saya. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada para hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan syukur kehadrat Allah Taala kerana Allah Taala telah memberikan peluang kepada saya untuk saya berada di sini pada hari ini, menjejakkan kaki saya di Muzium Lembah Bujang yang sangat mengagumkan ini, untuk saya berkongsi pandangan terhadap tajuk yang diamanahkan kepada saya, iaitu Hikayat Marumawangsa antara realiti dan juga fantasi. Kedua, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih pada pihak penganjur yang menjemput saya, iaitu Muzium Lembah Bujang, terutamanya kepada Cik Fauzi lah yang banyak membantu saya untuk seminar pada hari ini, dan juga tak lupakan jugalah pada Cik Herman, rakan sepanel saya yang saya dah kenal agak lama juga, kerana beliau telah sudi menamakan saya untuk berkongsi dengan anda semua pada hari ini. Terakhir, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang hadir pada hari ini kerana sudi meluangkan masa untuk mendengarkan apa yang saya dan juga panel seterusnya kongsikan nanti. Kalau ada perkongsian, saya amat mengalu-alukannya lah. Bukan apa. Ini adalah untuk kita memantapkan penulisan kita masing-masing lah. Kalau ada pertanyaan, kalau saya boleh jawab, saya jawablah. Kalau saya tak boleh jawab, saya jawab next time. Okay? Baik. Sebagai pelajar sejarah, saya perlu menjadikan satu garisan untuk memudahkan apa yang saya hendak kongsikan pada hari inilah. Untuk perkongsian saya pada hari ini, ada sebanyak 8 perkara utama yang saya akan kongsikan. Iaitu pertama, mengenai pengenalan. Kedua, latar belakang. 3, watak-watak. 4, lokasi-lokasi. 5, siri peperangan. 6, pengislaman kerajaan Kedah. 7, raja-raja, sultan-sultan kerajaan Nasr Suka ataupun Kedah, dan juga kesimpulan. Dan ini semua dalam Hikayat Marumawangsa punya cerita lah. Okey, saya mulakan dengan pengenalan terlebih dahulu yang mempunyai 4 perkara yang saya perlu sentuh. Tapi saya sentuh secara umum je lah. Sebab nanti kalau sentuh banyak ni, nanti banyak pula. Yang pertama adalah pemasaran kajian. Kedua, objektif kajian. Ketiga, metodologi kajian. Dan yang keempat, thesis statement. Okey, saya mulakan dengan pemasaran kajian terlebih dahulu.
saya berkongsikan bahagian ini secara umum saja. Saya memohon ihsan Tuan Lieutenant Colonel Moderator kita ni, sekiranya perkongsian ni lambat habis, saya berharap Tuan Moderator bagilah chance kepada saya untuk bagi masa lebih lah. Tapi saya akan cuba jugalah habiskan secepat mungkin, insya-Allah. Okey, untuk permasalahan kajian saya, sekiranya kita menempatkan bahawa hikayat Merawangsa adalah sumber sejarah, kita boleh mengangkat isi kandungan dalam hikayat Merawangsa ini sebagai realiti. Seperti mana pengarah Muzium Lembaga Encik Azhar sebutkan sebentar tadi. Kita tengok ni realiti atau tidak. Okey. Alright. Namun dari segi realitinya, hikayat Merawangsa ini disimpulkan sebagai mitos, legenda dan juga sastra sejarah. Kan kalau kita baca kan banyak orang kata mitos, sastra sejarah macam tu kan. Okey, implikasinya menyebabkan hikayat Merawangsa ini sukar diketengahkan sebagai sumber sejarah dan juga isi kandungannya kita akan kekal akan menganggap sebagai mitos, legenda dan juga sastra sejarah. Itu yang jadi implikasi pada kita sekarang ni. Oleh itu, tujuan saya pada hari ini, saya inginkan kongsikan pandangan saya berserta dengan sokongan Encik Azhar tadi yang mengatakan hikayat Merawangsa ni kita boleh jadikan realiti, bahawa isi kandungan hikayat Merawangsa ini bagi saya adalah realiti, bukan fantasi semata-mata. Selain itu, status hikayat Merawangsa adalah sumber sejarah, bukannya mitos ataupun legenda ataupun sastra sejarah. Okey, seterusnya objektif kajian. Objektif kajian untuk kajian pada hari ini saya panjangkan sebanyak 6 objektif. Yang pertama, menganalisis latar belakang hikayat Merawangsa. Kedua, menilai sama ada realiti ataupun fantasi ke atas watak-watak dalam hikayat Merawangsa. Ketiga, menilai sama ada realiti ataupun fantasi ke atas lokasi-lokasi dalam hikayat Merawangsa. Keempat, menilai dari realiti ataupun fantasi ke atas siri-siri peperangan dalam hikayat Merawangsa. Kelima, menilai sama ada realiti ataupun fantasi ke atas pengislaman kerajaan Kedah dalam hikayat Merawangsa. Keenam, yang terakhir, menilai sama ada realiti ataupun fantasi ke atas raja-raja ataupun sultan-sultan langkah suka dalam kerajaan Kedah. Baik, seterusnya saya sambung iaitu bahagian metodologi kajian. Metodologi kajian pun saya secara umum juga Okey. Untuk metodologi kajian ni, saya sebagai pelajar sejarah akan menggunakan kaedah sejarah lah. Alright, dan kaedah sejarah ni lebih kepada kaedah penyelidikan kualitatif. Dan untuk kajian saya pada hari ini, saya menggunakan reka bentuk bawang Saunders lah yang mana ada 6 lapisan. Ini secara umum saja, saya tak cerita secara detail lah. Okey, yang pertama adalah lapisan yang pertama adalah falsafah kajian, iaitu saya menggunakan falsafah epistemologi yang bermaksud kita kena meneroka lah benda tu, dan saya menggunakan kaedah interpretivism. Okey, yang kedua adalah pendekatan kajian iaitu induktif. Yang ketiga, pilihan kajian iaitu penyelidikan kualitatif tunggal. Keempat, strategi kajian iaitu kajian kes intrusik. Kelima, ufuk masa kajian iaitu berpanjangan retasan. Dan yang keenam, teknik dan juga prosedur kajian. Ini saya cerita teliti sikit lah, tapi tak banyak sangat lah. Untuk lapisan yang keenam ni, untuk bahagian teknik kajian, ia menjurus kepada mengumpul data, yang mana saya dapatkan data-data ini daripada institusi arkib, iaitu di Arkib Indonesia dan juga The National Archive of the United Kingdom lah. Yang kedua adalah di institusi perpustakaan yang terdapat di Malaysia ni. Antaranya Perpustakaan Utama di Sri Malaya, Perpustakaan Tun Sri Lanang di UKM dan juga Perpustakaan Negara Malaysia lah. Okey, untuk bahagian prosedur kajian pula, ia lebih menjurus pada kaedah-kaedah macam mana kita nak gunakan data-data itu. Kita nak analisis dia macam mana, nak sintetiskan dia macam mana, semua tu kan Dan saya menggunakan analisis kandungan. Untuk kajian ini, saya menjadikan hikayat Merawangsa versi Siti Hawa Saleh sebagai tunjang belakang saya lah. Tunjang belakang saya. Dan juga saya juga menggunakan tempoh kenabian dan juga kerasulan Nabi Sulaiman alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan kajian ini lebih baik. Yang terakhir, saya akan kaitkan semua-semua primer dan juga sekunder yang boleh kita kaitkan dengan isi kandungan dalam hikayat Merawangsa ini. Dan kaedah-kaedah ini saya akan gunakanlah dalam perkongsian satu topik yang saya maklumkan sebentar tadi di bahagian objektif tadi. Okey, untuk tesis statement, saya untuk kajian ini adalah kajian ini penting untuk kita ketengahkan agar isi kandungan hikayat Merawangsa dapat diangkat dan diiktiraf sebagai realiti. Seterusnya sebagai sumber sejarah. Bukannya sebagai mitos, sebagai legenda ataupun sebagai sastra sejarah.
Bagi membahas perkara-perkara tersebut, saya akan menghupaskan mengenai latar belakang hikayat Merawangsa terlebih dahulu, kemudian mengenai watak-watak dalam hikayat Merawangsa, seterusnya lokasi-lokasi, seterusnya siri-siri peperangan, seterusnya mengenai pengislaman kerajaan Kedah, dan yang terakhir sekali mengenai raja-raja ataupun sultan-sultan dalam kerajaan Lakasuka ataupun Kedah dalam hikayat Merawangsa. Baik, saya mulakan dengan latar belakang terlebih dahulu. Okey, dalam latar belakang ni ada 5 perkara lah yang saya ingin kongsikan. Pertama, siapakah penulis hikayat Merawangsa ini? Kedua, berapakah hikayat Merawangsa yang terdapat di dunia ini? Yang ketiga, isi kandungan dalam hikayat Merawangsa. Keempat, pentadbiran kerajaan Lakasuka, dan yang terakhir sekali adalah pentadbiran kerajaan Kedah. Okey, siapakah penulis hikayat Merawangsa ini? Jawapannya lah penulis asal ni kita tak diketahui lagi lah. Alright, tetapi Sultan Muazzam Shah Sultan Kedah pada 1179 hingga 1202 telah menitahkan kepada cendekiawan istana untuk menulis hikayat Merawangsa ini untuk kita semualah, untuk kita baca bahawa ada sejarah Kedah ini. Okey, dalam pandangan saya, hikayat Merawangsa ni adalah boleh diangkat sebagai sumber primer sekiranya hikayat Merawangsa itu tidak ada tokoh tambah ataupun tidak digabungkan dengan manuskrip-manuskrip lain yang seakatan dengan hikayat Merawangsa itu. Antara yang saya ketahui yang tidak ada tokoh tambah dan tidak digabungkan dalam hikayat Merawangsa itu adalah versi hikayat Merawangsa versi James Lowe dan juga hikayat Merawangsa versi A.J. Sturrock. Sturrock kan sebut Okey, seterusnya, berapakah karya hikayat Merawangsa yang terdapat di dalam dunia ini? Setakat yang saya ketahui, setakat ni lah, ada 9 lah je. Ada 9 setakat ni lah yang saya tahu. Pertama, hikayat Merawangsa versi R.J. Wilkinson. Kedua, hikayat Merawangsa versi A.J. Sturrock. Yang ketiga, hikayat Merawangsa versi M.S. Maxwell 21. Keempat, hikayat Merawangsa versi Van Rockel. Kelima, hikayat Merawangsa versi M.S. Maxwell 16. 6. Hikayat Merawangsa versi Lieutenant Colonel James Lowe. Ketujuh, Kisah Raja Merawangsa versi Pustaka Antara Kuala Lumpur. Ke-8, Hikayat Merawangsa versi Jabatan Pengajian Universiti Malaysia Universiti Melayu pula. Dan yang ke-9, Hikayat Merawangsa versi Siti Hawa Saleh. Okey, apakah isi kandungan yang terdapat dalam Hikayat Merawangsa ini? Apa yang terdapat? Dalam penguatan saya dan juga saya menggunakan hikayat Merawangsa versi Siti Saleh, dan saya ingin kongsikan kenapa saya gunakan hikayat Merawangsa Siti Saleh, disebabkan dalam pandangan saya beliau telah menyelenggarakan hikayat Merawangsa yang digabungkan sebanyak 3 naskah kalau tak saya dengan begitu baiklah. Dan kalau kita nak buat rujukan, kita better melihat buku Siti Hawa Saleh lah, versi dia tu. Kalau nak tengok dari segi sumber sekunda, dia yang terbaik lah. Kalau nak versi semua primer, kita tengok yang James Lowe punya ataupun A.J. Sturrock. Alright? Okey, dalam isi kandungan dalam hikayat Merawangsa ni, macam saya cakap sebelum tadi, saya menggunakan hikayat Merawangsa versi Siti Saleh, yang mana dalam hikayat ini, dalam versi dia ada 5 bab. 5 bab ni saya namakan je lah, sebenarnya dia tak ada bab. Dia tak ada tulis tajuk bab tu, tapi saya tulis tajuk bab kat sini untuk perkongsian lah. Yang pertama, bab 1, iaitu mengenai pengasasan kerajaan Lakasuka. Okey, bab kedua mengenai perkembangan kerajaan Kedah. Bab ketiga, Raja Praong Mahaputisat sebagai Raja Kedah ke-5 dan Raja Praong Mahawangsa sebagai Raja Kedah ke-6. Bab keempat iaitu mengenai pengislaman kerajaan Kedah, dan yang bab terakhir, bab 5, yang mengenai era Kesultanan Kedah. Okey, pentadbiran kerajaan Lakasuka. Dalam pandangan saya, kerajaan di alam Melayu ini, lebih-lebih lagi di tanah Melayu, yang mana tanah Melayu ini mengikut pandangan saya adalah merangkumi semenanjung tanah Melayu dan juga segenting kera, mempunyai pendekatan dalam pentadbiran, iaitu pendekatan pentadbiran kerajaan yang hampir sama dengan setiap kerajaan yang terdapat di tanah Melayu pada ketika itu. Ini adalah berdasarkan semua-semua primer yang saya analisis, yang saya sintesis dan juga interpretasi ke atas setiap negeri-negeri Melayu yang saya pernah kajilah sebelum ini. Yang mana dalam setiap pentadbiran ini, kerajaan kita memiliki 2 bentuk pendekatan, iaitu pendekatan pertama adalah pendekatan pentadbiran kerajaan, dan yang kedua adalah pendekatan pentadbiran istana.
Keadaan ini telah jelas menunjukkan bahawa kepada kita bahawa kerajaan-kerajaan di Tanah Melayu sebelum kedatangan British adalah bersistematik dan juga memiliki persepadanan sesama kerajaan yang berhampiran. Okey? Tapi untuk konteks kita pada hari ini, pendekatan pentadbiran kerajaan untuk kerajaan langkah sukar yang dalam pandangan saya pada ketika itu hanya keluasan tanah jajahannya hanyalah merangkumi lembangan Sungai Merbuk dan juga lembangan Sungai Muda yang mempunyai 4 peringkat, iaitu peringkat pertama peringkat kerajaan yang mana telah ditadbir oleh Raja Langkah Sukar. Alright. Untuk peringkat kedua adalah peringkat daerah yang ditadbir oleh pembesar daerah, yang mana dapat berdasarkan pandangan saya orang besar daerah pada masa ketika itu adalah Raja Merong Mahapudisat. Okey, sebagai pembesar daerah, tapi tempatnya tak tahu kat mana. Okey, yang ketiga, peringkat ketiga ialah peringkat mukim yang ditadbir oleh penghulu ataupun penggawa. Dan peringkat yang terakhir ialah peringkat kampung yang ditadbir oleh ketua kampung. Manakala dari segi pendekatan yang kedua adalah pendekatan istana. Kerajaan Langkah Sukar pula terdapat 3 bahagian, iaitu Raja Langkah Sukar lah yang berada di kedudukan tertinggi. Kemudian yang kedua adalah Raja Bergelar Langkah Sukar, iaitu Raja Muda Langkah Sukar lah yang ditempatkan kepada Raja Merong Mahapudisat. Dan juga yang terakhir adalah Pembesar Langkah Sukar, yang mana dimaktubkan dalam Hikayat Merong Mahawangsa sebagai Menteri Keempat. Yang mana dalam pandangan saya, Menteri Keempat itu adalah Bendahara, Penghulu Bendahari, Laksmana dan juga Temenggung. Alright, seterusnya pentadbiran Kerajaan Kedah. Halnya sama jugalah seperti yang saya nyatakan seperti pentadbiran Kerajaan Langkah Sukar seperti tadi. Tapi untuk pentadbiran Kerajaan Kedah ni, untuk dari segi keluasan tanah jajahan Kerajaan Kedah pada peringkat ini, pada mulanya lembangan sungai tanah keluasan jajahan Kerajaan Kedah ini sama seperti sebelum ni lah, seperti Kerajaan Langkah Sukar, iaitu merangkumi lembangan Sungai Merbuk dan juga lembangan Sungai Muda. Okey, namun demikian, demi memperkukuhkan Kerajaan Kedah dalam Kerajaan Kedah telah berkembang daerah dia. Daerah-daerah dalam Kerajaan Kedah telah berkembang meluas ketika pentadbiran Raja Merong Mahapudisat, yang mana Kerajaan Kedah pada ketika itu telah merangkumi selatan Thailand, iaitu wilayah Ranong, Pangah, Phuket, Trang dan juga Satun, dan juga negeri-negeri dalam Malaysia misalnya seperti Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak. Nampak besar kan Kerajaan Kedah masa itu, Tapi disebabkan faktor-faktor politik dan juga ekonomi, Kerajaan Kedah telah menguncup dan juga mengecil. Dan jadilah Kedah seperti sekarang ni. Kecil je kan Kerajaan Kedah sekarang ni kan, berbanding dengan sejarah kita yang Kedah yang dahululah sangat besar, merangkumi selatan Thailand dan juga negeri Melayu di utara. Okey. Untuk pendekatan pentadbiran Kerajaan Kedah sama juga seperti sebelum ini yang saya nyatakan seperti tadi, memiliki sebanyak 4 peringkat. Iaitu untuk pendekatan pentadbiran pula memiliki sama juga seperti tadi juga yang saya cakapkan tadi, yang mana ada dua peringkat, iaitu 3 peringkat, iaitu Sultan Kedah, Raja Kedah, Sultan Kedah dan juga Raja Bergelar Kedah, iaitu penyandang Raja Muda Kedah, dan seterusnya Pembesar Kedah lah yang sama juga seperti tadi, iaitu Bendahara, Penghulu Bendahari, Laksmana dan juga Temenggung. Okey, seterusnya adalah watak-watak dalam ayat Merong Mahawangsa. Kat sini ada 6 perkara lah yang saya ingin sampaikan, yang ingin saya kongsikan. Yang pertama adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua mengenai burung Garuda. Yang ketiga mengenai Raja Merong Mahawangsa, Raja Rom, Raja Cina, Raja Aceh dan juga Raja Kelinggi. Yang keempat kaum Gegasi. Dan yang kelima kaum Melayu. Dan yang terakhir sekali adalah Raja Buluh Betung dan Peteri Seluang. Bab ini adalah benda yang kita perlu kita angkatkan sebagai realiti lah. Bab 3, 4, 5 dan seterusnya. Okey, saya mulakan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam terlebih dahulu. Siapa yang kat sini tak kenal dengan Nabi Sulaiman alaihissalam? Kita semua tahu kan, baginda adalah merupakan Nabi dan Rasul yang tergolong dalam 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui lah untuk umat orang Islam. Dan kisah-kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ni ada dimaktubkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Selain Nabi Sulaiman menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Sulaiman juga merupakan raja di sekitar Palestin sekarang ni lah, yang mana Nabi Sulaiman AS telah meneraju takhta kerajaan itu sekitar 972 BC sehingga 932 BC, sebelum Masihi lah.
Nabi Sulaiman AS seperti yang kita maklumkan memiliki mukjizat yang sangat luar biasa dan juga di luar kemampuan otak pemikiran kita lah. Kalau kita fikir kan, nak bandingkan zaman sekarang dan zaman dulu, dia punya mukjizat memang terlampau hebat lah Nabi Sulaiman ni. Antaranya, yang pertama, Nabi Sulaiman memiliki sebuah kerajaan yang sangat besar, yang mana kerajaan baginda ni memiliki kaum-kaum manusia, jin, tumbuh-tumbuhan dan juga binatang-binatang. Itu mukjizat yang paling besar lah yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi Sulaiman AS. Selain itu, baginda juga boleh berkomunikasi dengan flora dan fauna dan juga alam sekeliling, udara semua tu. Tu kehebatan Nabi Sulaiman AS. Kalau kita fikir zaman sekarang, memang tak boleh nak fikir di pemikiran kita lah. Tapi disebabkan kita sebagai orang Islam perlu mempercayai lah benda betul, dan itu adalah mukjizat kepada setiap Nabi dan Rasul yang terdapat di dunia ini. Okey, kita juga sering mendengar bahawa kisah Nabi Sulaiman AS dengan Puteri Balqis. Yang mana Puteri Balqis maksud itu adalah merupakan raja di kerajaan Sabah. Yang mana kerajaan Sabah sekarang ni ada di Yaman kalau tidak silap saya. Dan mereka berdua ni adalah sezaman. Kemudian mengenai Raja Jin Harman pula. Raja Jin Harman ni adalah daripada bangsa jin lah. Yang mana Raja Jin Harman ni menunjukkan taat setia kepada Nabi Sulaiman AS selaku pemimpin utama dan pemimpin dunia yang meliputi alam realiti dan juga alam gaib. Okey. Untuk kaitkan dengan Nabi Sulaiman AS, ialah macam saya cakap sebentar tadi, kita sebagai umat Islam perlu wajib mempercayai kisah-kisah yang terdapat di Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang telah disampaikan, dan kita tidak boleh pertikaikanlah kebenaran itu. Alright, seterusnya burung Garuda. Okey. Berdasarkan hikayat Marawangsa, burung Garuda adalah sezaman dengan Nabi Sulaiman AS. Kisah Garuda ini diriwayatkan dalam kisah Mahabharata dan juga Garuda Purana. Antaranya yang saya ketahui adalah mengenai Garuda adalah beliau merupakan anak kepada Kasipapa dan juga Vinata. Dan juga Garuda juga merupakan tunggungan kepada Dewa Vishnu. Ini secara umumnya yang saya tahu mengenai Garuda dalam hikayat dalam agama Hindu-Buddha. Untuk kaitkan dengan realiti, saya berpendapat bahawa hal ini boleh disamakan dengan Puteri Balqis, yang mana ada menyatakan bahawa Puteri Balqis ni separuh manusia dan separuh jin. Dan dia pula hidup zaman dengan Nabi Sulaiman AS. Alright. Okey. Selain itu, dalam sejarah Malaysia, yang mana kita fokuskan dalam sejarah Melaka, terdapat satu tokoh pembesar Melaka pada ketika itu yang bergelar Serama. Serama ini boleh menundukkan gajah. Alright, boleh menundukkan gajah yang besar dan yang kecil semua dia boleh tundukkan lah. Daripada liar dia boleh jadi jinak gajah itu. Okey, untuk kaitkan ini, Garuda ini, kalau kita tengok dalam segi mitos dan kita nak kaitkan kepada realiti, macam saya cakap tadi lah, kita boleh kaitkan dengan Puteri Balqis yang separa jin dengan separa manusia. Alright. Kalau untuk realiti, kalau jadi tunggangan kepada dewa dan semua tu, untuk dalam sejarah Malaysia, macam saya cakap tadi, untuk pembesar Melaka, Megat Serama ni dia boleh menundukkan gajah yang liar ke apa ke, dia boleh jinakkan. Itu hebatnya. Alright. Okey, seterusnya mengenai Raja Marawangsa, Raja Rom, Raja Cina, Raja Aceh dan juga Raja Kelinggi. Okey. Saya mulakan dengan Raja Rom terlebih dahulu. Dalam pandangan saya, Raja Rom yang dimasukkan dalam hikayat Marawangsa ini adalah, ini dalam pandangan saya adalah kerajaan Assyria, yang mana telah dibentuk pada 2025 BC sehingga dimasukkan pada 609 BC. Alasan saya berpendapat sedemikian kerana kerajaan Assyria ini memiliki tanah jajahan yang merangkumi negara Turki, Palestin, Egypt, Iran dan juga Iraq sekarang ni. Dan yang lebih penting ialah lokasi kerajaan Assyria ini berada di kawasan Mesopotamia pada ketika itu. Alright. Untuk kaitkan dengan hikayat Marawangsa, Raja Assyria ini sezaman dengan Nabi Sulaiman AS lah, dan juga Raja Marawangsa yang mana pada abad ke-10 sebelum Masihi. Raja yang hidup sezaman dengan dua tokoh ini adalah raja yang bernama Raja Tihlah Pileser II, yang mana menjadi Raja Assyria pada 996 sebelum Masihi sehingga 935 sebelum Masihi. Dia sezaman lah dengan Nabi Sulaiman dan juga Nabi Marawangsa.
Alright, seterusnya, siapakah Raja Marwangsa? Setelah saya maklumkan siapakah Raja Rom sebentar tadi, iaitu sebagai Raja Assyria, mestilah Raja Marwangsa ini juga daripada kerajaan Assyria. Yang mana sezaman juga dengan Nabi Sulaiman alaihi salam ni. Alright. Assyria pun kalau kita ambil konteks dengan At-Tarikh Silsilah Kedah kan, dia boleh dikatakan daripada Parsi juga, betul tak? Raja Marwangsa ni, Mahaja Derbar. So Assyria dengan dalam pandangan saya, Assyria dengan Persia ni lebih kawasannya di tempat yang sama. Okey, seterusnya Raja Cina pula. Raja Cina pula saya berpendapat bahawa ia adalah daripada kerajaan Zhou. Yang mana kerajaan Zhou ini diasaskan pada 1046 sebelum Masihi dan dimasukkan pada 256 sebelum Masihi. Dan Raja Cina yang sezaman dengan Nabi Sulaiman dan juga Raja Marwangsa pada ketika itu ialah Raja Mu, yang merupakan Raja Zhou pada 976 sebelum Masihi sehingga 922 sebelum Masihi. Lokasi kerajaan Zhou ini sekarang ni ada di negara China lah, di negara China. Alright, seterusnya mengenai Raja Aceh. Hal mengenai Raja Aceh ni sukar untuk diketahui lah sebab semua primer agak terhad. Saya tak jumpa, semua primer dan semua agak terhad, saya tak jumpa lagi lah. Kalau ada para hadirin yang boleh kongsikan pada kita pada hari ini, saya alu-alukan lah juga Raja Aceh ni. Tapi apa yang saya tahu dan apa dalam pandangan saya, memang Pulau Sumatera ni dah ada kerajaan tersendiri dan juga telah ada rumpun Melayu yang telah duduk di situ. Okey, berdasarkan hikayat Marwangsa lah. Alright. Okey, seterusnya yang terakhir adalah mengenai Raja Kelinggi. Raja Kelinggi ini dalam pandangan saya merupakan raja yang lokasinya berada di Myanmar sekarang ni. Untuk dikaitkan dengan zaman Marwangsa, iaitu mengenai kerajaan Raja Kelinggi yang berada di Myanmar ini, kerajaan itu dikenali sebagai kerajaan Tagaung. Yang mana diasaskan pada 850 sebelum Masihi sehingga dimasukkan pada 483 sebelum Masihi. Rajanya pula yang sezaman dengan Raja Marwangsa pada ketika itu merupakan Raja Tagaung yang bernama Abiyazah, yang mana menerajui takhta kerajaan Tagaung pada 850 sebelum Masihi sehingga 825 sebelum Masihi. Okey, seterusnya kaum Gergasi. Kaum Gergasi ni yang kita nak tahu juga siapa sebenarnya kaum Gergasi ini. Okey. Saya berpendapat bahawa kaum Gergasi ini adalah manusia peribumi yang berada di bumi Malaysia. Iaitu dalam pandangan saya ada dua kategori. Iaitu yang pertama orang darat ataupun kita panggil orang benua ataupun orang darat. Dan yang kedua adalah orang laut. Saya mohon maaf lah sebab saya tak gemar memakai perkataan orang asli untuk mereka ini. Atas alasan kita juga sebagai bangsa Melayu juga merupakan orang asli di sini dan juga orang asal di sinilah. Dan kalau kita membaca semua-semua primer era pentadbiran British, masyarakat Melayu pada ketika itu tidak memanggil mereka juga sebagai orang asli. Mereka tak panggil orang asli. Mereka panggil dengan nama-nama etnik dia tersendiri. Itu misalnya Sakai, Jakun, ataupun kebanyakan rekod dia menggunakan perkataan untuk orang darat. Dia panggil orang darat ataupun orang benua lah. Kalau kita baca rekod untuk Negeri Sembilan, dia banyak kata orang benua. Kalau untuk orang laut, dia banyak panggil orang laut lah. Okey. Untuk kaitkan dengan hikayat Marwangsa ini, dalam lipatan sejarah Malaysia amnya dan juga Melaka dan juga Johor khususnya, orang darat ataupun orang benua ini dan juga orang laut telah menundukkan taat setia kepada raja-raja Melayu dan juga mereka juga telah menyandang jawatan-jawatan penting jugalah dalam pentadbiran. Misalnya dalam kerajaan Johor, mesti pernah dengar Batin Jaya Merah Batin Seribu Merah ni. Saya tak ingat nama apa. Yang mana beliau ni telah dilantik oleh Sultan Alauddin Rakyat Shah, Sultan Johor sebagai pembesar daerah Semujung yang kemudiannya mendapat gelar sebagai Datuk Raja di Gunung Malaysia, Datuk Raja di Gunung pada abad yang ke-16. Pembesar daerah Semujung ini merangkumi negeri Selangor, Negeri Sembilan dan juga Melaka sekarang ni lah zaman tu punya persepadanan lah. Alright, seterusnya kaum Melayu. Siapa yang tak kenal lah kat sini kaum Melayu Kaum Melayu pun sama jugalah konteksnya seperti yang saya nyatakan tadi, seperti yang kaum Gergasi yang saya nyatakan sebentar tadi lah. Kaum Melayu merupakan manusia peribumi di bumi Malaysia yang sepatutnya kita pun patut digelar sebagai orang asli dan juga orang asal. Berdasarkan hikayat Marwangsa, orang Melayu telah wujud sebelum ataupun ketika Nabi Sulaiman alaihi salam, iaitu sekitar 10 sebelum Masihi.
Perbezaan orang Melayu dengan orang Gergasi ini ialah orang Melayu memiliki sistem kerajaan dan juga memiliki sistem pentadbiran yang lebih bersimetrik lah berbanding orang Gergasi. Untuk kaitkan dengan hikayat Merom Mangsa, antaranya data-data baru yang telah diperoleh oleh pengkaji-pengkaji tempatan, mereka menyatakan bahawa orang Melayu telah menghuni dan juga berkerajaan di tanah Melayu pada abad sebelum Masihi lagi. Kedua, pengkaji tempatan juga menyatakan bahawa DNA Melayu terdapat DNA Melayu yang sangat kuat di dalam darah orang Kelantan, dalam masyarakat orang Kelantan sekarang ini. Dan yang ketiga, hujah-hujah ini berkait rapat dengan pandangan Haji Abdullah Nakula lah yang banyak menulis pasal sejarah Kelantan, menyatakan bahawa masyarakat Melayu ini telah berada di tanah Melayu sejak sebelum Masihi lagi. Dan untuk agama orang Melayu pada masa itu yang saya dapati, kita jangan malu, jangan segan lah. Kita juga pernah mengamalkan agama Buddha dan juga Hindu. Pada zaman itu baru bila pada abad yang ke-9, 10, 11, 12 barulah kita memeluk agama Islam. Sampailah sekarang. Seterusnya adalah Raja Buluh Butong dan juga Puteri Seluang. Saya mulakan dengan Raja Buluh Butong terlebih dahulu. Yang mana Raja Buluh Butong ini berasal daripada buluh di sekitar lembangan Sungai Sala lah, kalau berdasarkan dalam hikayat Merom Mangsa. Untuk kaitkan dengan hikayat Merom Mangsa ini, dapat dikaitkan dengan kisah Puteri Mayang Selida, yang mana beliau juga berasal dari Buluh Butong, iaitu nenek moyang kepada Tok Engku Abdul Jalil, yang mana beliau sekarang ini merupakan orang kaya Tok Engku Mahabijaya, orang besar daerah Hulu Langat. Dalam pandangan saya, bagi sesiapa yang lahir di sekitar Buluh Butong ini, menunjukkan bahawa beliau itu mempunyai sejarah yang hebat dalam kehidupan lalunya, dalam kehidupan dia. Misalnya, macam saya cakap tadi, Puteri Mayang Selida, beliau berkahwin dengan Raja Muzaffar Shah, Raja Johor, yang kemudian menjadi Sultan Johor pada abad ke-16, dan juga melahirkan keturunan-keturunan yang hebat, yang telah menyandang jawatan-jawatan hebat, iaitu Datuk Kelana Sungai Ujong, Datuk Menteri Akhir Zaman Jelebu, Datuk Engku Kelang dan juga Datuk Penghulu Johor, yang mana semua ni ada dekat Negeri Sembilan sekarang ni. Sebab Datuk Puteri Mayang Selida ini adalah sejarah Negeri Sembilan lah. Untuk Puteri Seluang pula, beliau berasal daripada Buih di sekitar lembangan hilir Sungai Muda. Untuk dikaitkan dengan hikayat Merom Mangsa, kisah ini sama jugalah seperti kisah kita yang selalu kita dengar bila kita mengaji Al-Quran ke apa ke, dengan ceramah ustaz-ustaz. Dia kata kisah ni mengenai kisah Nabi Musa bersama dengan Nabi Khidir. Betul tak? Nabi Musa yang mana ketika beliau masih kecil tu, Fir'aun masa tu nak membunuh anak-anak lelaki, betul kan? So, ibu Nabi Musa pun menghanyutkan Nabi Musa ke dalam sungai, dan akhirnya Nabi Musa ni ditemui oleh isteri Fir'aun. Alright? Itu sama jugalah kaedah dia. Okey, seterusnya mengenai lokasi-lokasi dalam hikayat Merom Mahawangsa. Untuk lokasi-lokasi ini ada 5 perkara lah yang saya ingin kongsikan. Yang pertama mengenai pulau-pulau dan juga daratan-daratan. Kedua mengenai laut-laut. Ketiga mengenai siam lancang. Keempat mengenai perak. Dan yang kelima mengenai petani. Saya mulakan dengan pulau-pulau dan juga daratan-daratan terlebih dahulu. Untuk Pulau Salang dan Tanjung Hujung Salang ini memang saya yakin semua orang dah tahulah. Dia lokasinya berada di wilayah Phuket, Thailand sekarang. Okey. Yang kedua adalah Pulau Langkawi. Saya pun yakin semua orang tahu Pulau Langkawi adalah Pulau Langkawi sekarang ini yang berada di Kedah. Untuk Pulau Seri pula, saya juga yakin juga orang pun dah tahu, kalau kita berdasarkan hikayat Merom Mangsa, memang semua dah jelas dan nyatakan dah ada, dan juga kedudukan tu memang dah ada kat sini dah. Yang mana Pulau Seri ini adalah lokasinya adalah Gunung Jerai, yang mana berada di daerah Yan dan juga daerah Kuala Muda, Kedah. Untuk Pulau Jambul pula, lokasinya adalah Bukit Jambul, yang mana dalam daerah Pendang, Kedah. Untuk Pulau Lada pula, lokasinya ialah Bukit Lada di daerah Pokok Sena, Kedah. Untuk Pulau Kerian pula, lokasinya adalah Gulung Kerian di daerah Alustar, Kedah. Dan untuk yang ketujuh, Bukit Baru yang ada dimaktubkan dalam hikayat Merom Mangsa yang dikatakan sebagai Bukit Tunjang, yang mana lokasinya berada di Citra, Kedah sekarang. Dan kesemua lokasi ini memang semuanya ada di Kedah lah. Kecuali Phuket di Thailand. Sebab Phuket dulu pun, ialah macam saya cakap tadi, adalah di bawah kerajaan Kedah. Okey. Tapi sekarang Phuket dah dia jadi milik hak orang Thailand lah. Alright, seterusnya laut pula. Untuk laut di sebelah Hindustan. Laut sebelah Hindustan kita semua tahulah, Hindustan ni kita panggil dia Lautan Hindi lah. Lautan Hindi.
Yang kedua mengenai Laut Kuala Canggung. Anda pandangan saya, Laut Kuala Canggung ni berada di sekitar Kerajaan Piu pada masa itulah, yang mana berada di sekitar wilayah Ayeyarwady, Myanmar sekarang ini. Yang seterusnya adalah Laut Kuala Tawai. Itu Tawau, yang mana lokasinya adalah Tawau ataupun Dawai dalam wilayah Tanin Tari, Myanmar sekarang ini. Yang seterusnya adalah Laut Kuala Parit, yang mana dalam pandangan saya Laut Kuala Parit adalah Kepulauan Mergui dalam wilayah Tanin Tari, Myanmar. Dan seterusnya Laut Kuala Morib, yang saya berdapat bahawa adalah Sungai Ranong, yang mana lokasinya adalah di wilayah Ranong, Thailand sekarang. Yang keenam adalah Laut Bantafan, yang mana saya berdapat adalah Laut Andaman dan juga Selat Melaka lah. Dan yang ketujuh adalah Laut Kharzum, iaitu dalam pandangan saya adalah Laut Pasifik, Lautan Pasifik. Walaupun ada orang menyatakan Laut Kharzum ni adalah di Laut Merah, tapi kalau berdasarkan Kayak Merawangsa, Laut Kharzum yang dinyatakan itu adalah burung Garuda pergi tempat tak ada manusia duduk. Tak ada manusia duduk, tempat yang jauh daripada manusia. Kalau kita tengok Laut Merah ni, kalau kita hidup zaman tu, kita akan tengok di Lautan Merah tu ada juga kerajaan-kerajaan dia lah. Tapi kalau Lautan Pasifik ni memang tak ada kerajaan lah. Inilah pandangan saya lah. Sebab dia jauh sangat di lautan yang terbesar, lautan yang luas. Okey, seterusnya adalah Siam Lancang. Di manakah lokasi Siam Lancang ini? Dan apakah status Siam Lancang ini dalam Kayak Merawangsa ini? Alright? Okey. Untuk status Siam Lancang yang kita ketahui, yang dimaksudkan dalam Kayak Merawangsa ini adalah sebuah daerah dalam Kerajaan Kedah di sebelah utara, yang mana Siam Lancang ini ditadbir oleh putera sulung Raja Merong Mahapudisat sebagai pembesar daerah Siam Lancang. Kedudukan Siam Lancang ini berada di sekitar lembangan Sungai Ranong lah. Ini dalam pandangan saya dalam Sungai Ranong. Yang mana dulu memang milik Kedah lah. Sekarang ni Sungai Ranong ni dah bawah Thailand lah. Okey, seterusnya Perak. Saya yakin dan semua tahulah Perak ni berada di negeri Perak sekarang ni lah. Tapi apakah status Perak ini dalam Kayak Merawangsa ini? Okey, jawapannya adalah Perak ini adalah merupakan sebuah daerah dalam Kerajaan Kedah di sebelah selatan. Dan kerajaan jajahan Perak ini ditadbir oleh putera kedua Raja Merong Mahapudisat sebagai pembesar daerah Perak. Lokasi Perak ini berada di sekitar lembangan Sungai Perak dan juga lembangan Sungai Kintar lah, yang mana kedua-dua sungai ini ada di negeri Perak sekarang ni. Dan sekarang Perak berdiri sebagai sebuah negeri sendirilah. Dulu adalah sebuah milik Kerajaan Kedah, tapi disebabkan faktor-faktor tertentu berkembang menjadi sebuah negeri yang tersendiri. Okey, seterusnya adalah petani. Bagaimanakah pula dengan petani ini? Dalam pandangan saya, petani ini pun sama juga seperti, statusnya sama seperti daerah Siam Lancang dan juga daerah Perak tadi. Petani adalah merupakan sebuah daerah dalam Kerajaan Kedah di sebelah timur, yang mana ditadbir oleh puteri Raja Merong Mahapudisat sebagai pembesar daerah petani. Lokasi petani sekarang ini, lokasinya adalah di sekitar lembangan Sungai Petani lah, yang mana lokasi ini berada di wilayah petani sekarang. Alright? Kalau kita lihat sekarang para hadirin, Kerajaan Kedah memang besarlah zaman dulu tu, kalau kita berdasarkan Kayak Merawangsa. Tapi atas sebab faktor-faktor tertentu, kalau saya nak kongsi kepada hari ini memang sangat panjang lah kalau nak cerita. Banyak dia punya turun naik Kerajaan Kedah ni. Mungkin Museum Lembah Bujang boleh panggil lagi bila-bila ke, kalau sudi, untuk kita cerita punya kembang kuncup Kerajaan Kedah ni, insya-Allah. Disebabkan faktor-faktor yang berlaku itu seperti politik, pentadbiran, ekonomi, dan akhirnya Kerajaan Kedah tu menjadi kecil seperti sekarang lah. Kecil seperti sekarang ni. Alright, seterusnya ada siri peperangan. Siri peperangan ni ada 4 perkara. Ada 4 yang saya ingin kongsikan. Yang pertama mengenai Raja Merong Mahapudisat menentang Garuda. Yang kedua mengenai Raja Praong Mahapritadarya menentang Raja Kedah. Yang keempat, yang ketiga mengenai Kelahum menentang Raja Pulau Air Tawar. Dan akhir sekali adalah Raja Bulu Betong menentang Datuk Sungkai. Okey, saya mulakan dengan perang yang pertama dulu, iaitu mengenai Raja Merong Mahapudisat berlawan dengan Garuda. Kalau kita fikirlah, kisah yang ada dimaksudkan oleh Kayak Merawangsa mengenai peperangan Garuda dengan Raja Merawangsa ini memang di luar batas pemikiran kita lah. Alright.
Tapi kita jangan lupa jugalah, sebab dia sezaman dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mungkin dan saya tak boleh guna mungkin tapi dia berada dalam keadaan dalam zaman kenabian dan juga kerasulan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mana yang kita tahu Nabi Sulaiman alaihissalam ni memiliki mukjizat yang seperti saya nyatakan tadi. Memiliki mukjizat, lepas tu ada orang-orang yang mahir dalam sihir, semua adalah, dan kisah-kisah Nabi semua ada menyatakan mengenai itu. Okey. Untuk peperangan ini terdapat 4 serangan lah. Yang pertama, 4 serangan ini semua berlaku di sekitar lautan Andaman. Serangan pertama berlaku di Laut Kuala Canggung. Yang mana yang seperti saya nyatakan tadi. Serangan kedua berlaku di Laut Kuala Tawai. Serangan ketiga berlaku di Laut Kuala Parit. Dan yang keempat berlaku di Laut Berhampiran Pulau Langkawi, iaitu di sekitar Laut Andaman. Serangan pertama, kedua, ketiga, Angkatan Raja Marawangsa berjaya tepislah melawan Garuda tu. Tapi yang keempat barulah Garuda berjaya kalahkan tentera Raja Marawangsa tu pun. Tapi sebab Raja Marawangsa masa tu tak ada, dia pergi pulau lain kan ambil air. Dia hancurkan angkatan tentera Putera Raja Rom tu lah. Okey. Untuk peristiwa ini saya boleh kaitkan dengan 2 perkara lah. Satu ayat metafora, satu lagi ayat realiti. Untuk ayat metafora ni, memanglah ayat metafora ni satu ayat yang cantik dan menarik untuk kita baca lah. Misalnya Garuda mengeluarkan air hujan dan guruh. Kan ada dalam hikayat Marawangsa, betul tak? Dalam pandangan saya, kalau kita tengok dalam realiti, Garuda ini telah mengibaskan sayap dia lah. Yang besar ke atas awan yang dipenuhi air, dan saya dapati peperangan ini berlaku di sekitar Oktober dan juga sehingga Januari lah. Sebab pada zaman ini, kalau kita tengok meteorologi menyatakan bahawa pada bulan Oktober sampai Januari memang kita akan selalu hujan. Betul tak? Dalam pandangan saya dia berperang pada ketika ini. Okey, untuk realiti, ini adalah benda yang benar lah. Misalnya ilmu kesatian ataupun sihir yang saya katakan sebentar tadi, kebanyakan kalau dalam sejarah Islam, dia telah diajar oleh Harut dan Marut lah. Dan peristiwa kesatian dan kesihiran ini banyak berlaku dalam cerita-cerita sejarah Nabi-Nabi dulu, betul tak? Nabi Musa ada, Nabi Isa ada, segala macam Nabi ada. Dan antara contoh yang kita boleh tengok kat sini, misalnya Nabi Musa menentang sihir Fir'aun. Yang mana ahli sihir Fir'aun tentera dia keluarkan ular-ular, tapi Nabi Musa tak sihir lah, sebab Nabi dan Rasul dia tak pakai sihir, dia pakai mukjizat. Dia tak macam orang lain lah. Okey. Seterusnya peperangan yang kedua mengenai Raja Praong Mahaperita Daria versus rakyat Kedah. Okey, kisah ini memang popular lah sehingga bahagian ini telah diceritakan dalam filem. Alright. Okey. Ceritanya pada asalnya Raja Praong Mahaperita Daria ni tumbuh gigi siong disebabkan baginda gemar memakai gulai lecak. Seterusnya disebabkan baginda ni gemar sangat makan pula makanan yang ada unsur darah manusia pula. Tu dia menjadi semakin zalim dan bunuh ramai manusia lah sebab nak dapat darah untuk dijadikan hidangan dalam makanan dia. Dan baginda kemudian mengundurkan diri ke sekitar hulu Sungai Kedah, yang mana dalam pandangan saya dia berhampiran dengan wilayah Songkhla sekarang ini, iaitu Thailand. Dan di manakah lokasi dia sebenarnya? Okey, dalam pandangan saya baru dapat bahawa lokasi Raja Praong Mahaperita Daria ini ataupun Raja Bersiung ini mengundurkan diri di sekitar lembangan Sungai Anin, Sungai Sari ataupun Sungai Padang Serai ataupun Sungai Pedu. Itu dalam pandangan saya lah. Yang memelikkan kita ni, apakah status Raja Praong Mahaperita Daria Raja Praong Mahaperita Daria ini ataupun Raja Bersiung ini dalam hikayat Marawangsa ini? Yang mana mengenai kemangkatan dia ataupun dia hilang, kita tak tahu. Tapi dari segi untuk kita kaitkan daripada segi realiti, Raja Bersiung ini kalau kita dari segi realiti dia meninggal dunia ataupun mangkat dalam hutan lah. Alright. Okey, kalau untuk yang kedua, saya menggunakan falsafah metafizik lah, yang mana Raja Bersiung ini memasuki ke alam bunian. Alam bunian ni kalau boleh dibuktikan juga, kalau kita baca surat khabar, ada manusia yang masuk alam bunian. Dan sejarah Nabi-Nabi pun ada masuk ke dalam bunian. Nabi Muhammad sendiri pun pernah masuk ke alam bunian. Okey, seterusnya mengenai peperangan Kelahum menentang Raja Pulau Air Tawar. Siapakah Kelahum ini?
Kelahum ini adalah sebenarnya di istilah Thailand lah yang bermaksud Peraya Kalahom, yang mana fungsinya diumpamakan seperti Menteri Pertahanan. Yang mana pusat Partai Berannya berada di sekitar wilayah Ranong sekarang lah. Siapakah pula Raja Kelana Hitam ini? Raja Kelana Hitam ini adalah Raja Pulau Air Tawar. Dan di manakah lokasi Pulau Air Tawar ini? Dalam pandangan saya, lokasinya di sekitar Kepulauan Mergui lah. Yang mana di Myanmar sekarang ini. Dan juga dia memiliki 4 bangsa di bawah Raja Pulau Air Tawar ni, iaitu Raja etnik Semang, etnik Wila dan juga etnik Bukit dan juga etnik Sakai. Okey. Apakah cerita Raja Kelana Hitam ini? Dalam hikayat Merawangsa ini, Raja Kelana Hitam ni dia berhasrat menjadi Raja Kedah. Tetapi telah diserang dan dikalahkan oleh Kalahum yang mendapatkan bantuan daripada Ligo, yang mana Kalahum ini sebenarnya dia nak pergi ke Kedah untuk mengiktiraf Raja Ong Mahaputisat sebagai Raja Kedah. Tapi dia secara kebetulan bertemu dengan tentera Raja Air Tawar ni, berlawan kat situ. Dan lokasi peperangan ini saya dapati dia berlaku di sekitar wilayah Krabi ataupun Trang sekarang lah dekat Thailand. Okey, seterusnya peperangan yang terakhir iaitu Raja Bulu Betong menentang Datuk Songkai. Kita tahulah Raja Bulu Betong ini merupakan anak angkat Raja Ong Mahaputisat. Dan Datuk Songkai ini pula adalah datangnya daripada daerah Chana, wilayah Songkhla, Thailand sekarang ini. Dan mereka ini berperang di Kota Palas lah. Kota Palas ni dikatakan adalah negeri Perlis sekarang ini. Dan kedua-dua figura ini meninggal dunia dalam peperangan tersebut. Okey, seterusnya mengenai pengislaman Kerajaan Kedah, yang mana ada 4 perkara lah untuk saya kongsikan. Yang pertama mengenai kisah Syekh Abdullah Yamani. Yang kedua mengenai Raja Praong Mahawangsa memeluk agama Islam. Dan yang ketiga mengenai Menteri keempat dan juga rakyat jelata memeluk agama Islam. Dan yang seterusnya mengenai Syekh Nuruddin Syekh Yamani. Saya mulakan dengan kisah Syekh Abdullah Yamani terlebih dahulu. Syekh Abdullah Yamani ini dia berasal daripada negara Yaman lah. Dalam hikayat Merawangsa pun dia kata gitu. Dan negara Yaman tu lokasinya adalah Yaman sekarang ni lah. Okey. Dalam hikayat Merawangsa dia mengatakan ada kerajaan Baghdad. Apa tu kerajaan Baghdad sebenarnya? Apa tu kerajaan Baghdad? Dalam pandangan saya, hikayat Baghdad ini yang dimasukkan dalam hikayat Merawangsa ialah kerajaan Bani Asabiyah, yang mana diasaskan pada 750 sehingga 1258. Dan Syekh Abdullah Yamani ni telah datang ke Kedah ketika zaman Islam yang berada dalam zaman The Golden Age lah. Dalam zaman The Golden Age, dan juga sebelum hulugan dari kerajaan Mongol menghancurkan kerajaan Bani Asabiyah pada 1258. Okey, yang kedua mengenai Raja Praong Mahamasa memeluk agama Islam. Kita tahulah dalam hikayat Merawangsa menyatakan bahawa Syekh Abdullah Yamani telah mengikut penghulu syaitan iblis daripada Baghdad sampailah ke Kedah. Kat sini kita boleh saya kaitkan dengan 2 perkara lah yang boleh saya kaitkan untuk kita kaitkan sebagai realiti atau tidak. Yang pertama mengenai falsafah metafizik lah. Falsafah metafizik ni kita boleh lihat kisahnya sama dengan kisah Nabi Musa AS juga dengan kisah Nabi Khidir. Yang mana mereka merelatasi alam. Yang kedua adalah realiti. Alright. Untuk sejarah realiti ni, kita tahu sejarah India pada ketika itu, dan saya ini bukanlah pakar dalam sejarah India. Sejarah India pada ketika itu menunjukkan banyak kerajaan-kerajaan pada ketika itu sedang bersaing antara satu sama lain lah untuk menjadi sebuah kerajaan yang besar, yang kukuh. Antaranya, contohnya kerajaan Chola pada 300 sebelum Masihi sehingga 179, kerajaan Pala pada 750 hingga 1161, dan juga kerajaan Trikalingga pada 1077 hingga 1436. Dan semua kerajaan ini berada di India sekarang ni lah. Okey, seterusnya mengenai Syekh Abdullah Yamani. Dia dah sampai Kedah dan dia telah mengislamkan Raja Praong Mahawangsa dan juga keluarga baginda pada 1136. Memang kalau kita tengok dalam sejarah Melaka pun ada kedatangan saudagar Arab yang mengislamkan Raja Melaka. Begitu jugalah sama dengan Kedah juga. Okey, seterusnya Raja Praong Mahawangsa telah memakai gelar Islam iaitu sebagai Sultan Muzaffar Shah. Dan makamnya saya dimaklumkan terdapat di sekitar sini kan. 6-7 kilo daripada sini. Okey, seterusnya mengenai Menteri keempat dan juga rakyat Kedah memeluk Islam. Selepas Syekh Abdullah Yamani mengislamkan Raja Kedah iaitu
Raja Praong tadi tu, Mahawangsa tadi, dan menjadi Sultan Muzaffar Shah, mestilah apa-apa segala macam pun kita kena pada ketua terlebih dahulu, barulah kepada dia punya anak-anak buah. So selepas memeluk agama Islam, Syekh Abdullah Yamani turut mengislamkan Menteri keempat dan juga rakyat jelata yang terdapat di Kedah ni lah. Alright, seterusnya mengenai Syekh Nuruddin menentang Syekh Abdullah. Okey, siapakah Syekh Nuruddin ni? Syekh Nuruddin ni berasal dari tanah Arab lah, dan kemudian dia ke kerajaan Aceh. Dan apakah kerajaan Aceh yang dimasukkan dalam Hikayat Merawangsa ini? Dalam pandangan saya, kerajaan Aceh yang dimasukkan dalam Hikayat Merawangsa ini adalah kerajaan Perlak lah. Kerajaan Perlak yang diasaskan oleh Sultan Alauddin Said Maulana Abdul Aziz Shah pada 840, sehingga kerajaan Perlak ni dimasukkan dalam kerajaan Samudera Pasai pada abad yang ke-13. Okey. Kemudian Syekh Nuruddin dan juga Syekh Abdullah Yamani, kalau kita berdasarkan Hikayat Merawangsa itu, menyebarkan ajaran agama Islam di kerajaan masing-masing lah. Dan kedua-dua tokoh ini hidup sezaman pada abad yang ke-12. Okey, seterusnya mengenai raja-raja ataupun sultan-sultan Langkah Sukar dan juga Kedah. Kat sini ada 8 perkara lah yang saya ingin kongsikan. Yang pertama mengenai Raja Merung Mahawangsa, kedua mengenai Raja Merung Mahapudisat, ketiga Raja Seri Mahawangsa, keempat Raja Seri Maha Indrawangsa, kelima Raja Ong Pra Mahaderita ataupun Raja Bersiung, Raja Pulau Ong Mahapudisat, yang ketujuh Raja Pra Ong Mahawangsa, dan seterusnya sultan-sultan Kedah sekarang lah. Ini dalam pandangan saya juga menempatkan tarikh-tarikh pemerintahan mereka semua ni. Okey, saya mulakan dengan Raja Merung Mahawangsa terlebih dahulu. Kalau kita lihat dalam Tarikh Salsala Negara Kedah, Raja Mahawangsa ni boleh dirujuk sebagai Maharaja Derbar Raja jugalah. Dan Raja Merung Mahawangsa ni sezaman dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dengan menggunakan kaedah seperti yang saya nyatakan pada peringkat awal tadi, iaitu menggunakan tempoh kenabian dan juga kerasulan Nabi Sulaiman AS dan juga Nabi Muhammad SAW, yang mana kalau kita tahu dalam sejarah Islam, sebelum keputeraan ataupun kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, kebanyakan manusia memiliki umur yang panjang. Ada yang mencecah 500 tahun. Ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Bila kenabian dan juga kerasulan Nabi Muhammad SAW dah ada, umat manusia pun umur dia semakin memendek. Paling tinggi pun ada 100 lebih, pun ada 110, 105 kan. Macam kalau dalam sejarah, misalnya Abdullah Hukum, umur dia meninggal dunia 105 tahun ke 110 tahun. Dia untuk sejarah Kuala Lumpur lah. Okey, berdasarkan apa yang saya nyatakan tadi, untuk tarikh Raja Merung Mahawangsa memerintah kerajaan Langkah Sukar ialah pada tahun 960 sebelum Masihi sehingga 460 sebelum Masihi. Yang mana saya ambil tahun, saya anggarkan sebanyak 500 tahun lah. Sebelum zaman kenabian Nabi Muhammad SAW ni. Kenapa saya menggunakan tarikh ini? Alasannya ialah kerana ketika Raja Merung Mahawangsa tiba di Kedah, pulau-pulau yang ada masa itu dipenuhi air lah. Ada air kan, pulau kan ada air semua kan. Macam saya cakap tadi, Pulau Seri yang kemudian menjadi Guna Jerai, Pulau Lada jadi Bukit Lada. Okey, masa tu masih pulau. Tapi bila Raja Merung Mahawangsa nak pulang ke kerajaan Assyria, pulau-pulau, gunung-gunung semua tu telah menjadi daratan. Pulau Seri jadi Gunung Jerai, Pulau Lada jadi Bukit Lada. Untuk dalam konteks sains yang mana saya tahu, untuk perubahan itu dia akan mengambil masa yang lama. Kadang-kadang beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun. Dia tak akan jadi dalam 10 tahun, 20 tahun. Dia ambil masa yang lama. Kadang-kadang lebih 500 tahun, kadang-kadang lebih 1000 tahun, barulah menjadi mengubah kawasan geografi tersebut. Itu alasan saya lah. Okey, seterusnya adalah mengenai Raja Merung Mahapudisat. Sama juga seperti yang saya nyatakan tadi. Untuk Raja Merung Mahapudisat ini, kalau dalam Tarikh Salsala Negara Kedah, ialah boleh dikatakan seperti Maharaja di Raja Putra lah. Alasannya masih mentadbir di sekitar lembangan Sungai Muda. Dengan menggunakan kaedah yang sama, saya menempatkan tarikh Raja Merung Mahapudisat ini sebagai Raja Kedah sekitar 460 sebelum Masihi sehingga 40 Masihi. Mengambil masa 500 tahun jugalah, sebab zaman ini belum tiba kemunculan kenabian dan juga kerasulan Nabi Muhammad SAW. Okey, dan seterusnya Raja yang ketiga, Raja Seri Mahawangsa, iaitu pada 40 sehingga 540 Masihi. Kalau dalam Tarikh Salsala Negeri Kedah, saya tak pastilah siapa orang dia. Dan menggunakan keadaan sama juga, saya menempatkan bahawa tarikh Raja Seri Mahawangsa meneraju kerajaan Kedah ialah pada 40 hingga 540 Masihi.
Alright, seterusnya adalah Raja Seri Maha Indrawangsa. Dalam Al-Tarikh Sarasan di Kedah pun saya tak tahu siapa dia. Guna juga kaedah yang sama. Dan saya anggarkan tarikh pemerintahan Raja Seri Maha Indrawangsa ini sebagai Raja Kedah pada 540 sehingga 990 Masihi. Alright. Seterusnya adalah Raja Ong Maha Pelita Deria ataupun Raja Bersiung. Dalam Al-Tarikh Sarasan pun tak tahu siapa. Okey, dalam ketika Raja Ong Maha Pelita Deria ini, kalau kita mengikut hikayat Marwah Wangsa, ketika zaman pentadbiran beliau, Nabi Muhammad SAW dah ada lah, dah dilahirkan. Dah ada. Dan bila dah ada ni, umur manusia pun semakin dah mengucup lah, dah tak banyak sangat seperti yang dinikmati umat sebelum ini. Okey, dan tarikh Raja Omar Wangsa yang saya dapatkan kat sini berdasarkan anggaran saya adalah pada 990 hingga 1053. Alright. Seterusnya adalah Raja Praong Mahaputisat. Kalau dalam Al-Tarikh Sarasan Kedah ialah Seri Paduka Maharaja Kerma lah. Alasannya kenapa? Sebab dia mendirikan pusat Partai Beran di Bukit Meriam. Guna kaedah yang sama, iaitu ketika Nabi Muhammad SAW. Tarikh Raja Praong Mahaputisat ni adalah sebagai Raja Kedah pada 1053 hingga 1116. Okey, seterusnya yang terakhir, Raja Praong Mahawangsa ataupun kemudian menjadi Sultan Muzaffar Shah. Dalam Al-Tarikh Sarasan Negeri Kedah, beliau ni dikenali sebagai Seri Paduka Maharaja Derbar Raja. Dengan guna kaedah sama juga, tempoh kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, Raja Praong Mahawangsa ni tak memiliki umur yang panjang lah. Dia sama taraf dengan ke umur Nabi Muhammad SAW tu. Dan dalam pandangan saya, sebelum memeluk agama Islam, Raja Praong Mahawangsa ni sebagai Raja Kedah pada 1116 hingga 1136 lah. Dan selepas memeluk agama Islam, bergelar Sultan Muzaffar Shah. Ini memang semua dah tahulah tarikh dia tu 1136 dan sampailah mangkat 1179. Dan zaman Raja Praong Mahawangsa ataupun Sultan Muzaffar Shah ni satu zaman dengan Kerajaan Bandar Abbasiyah dan juga Syekh Nuruddin tadilah yang saya sebutkan sebentar tadi. Okey, ini adalah senarai Sultan-Sultan Kedah sehingga kini lah. Ini tak perlu dimaklumkan lah, semua dah tahu Muzaffar Shah, Muazzam Shah. Dan sampailah yang sekarang ini dikatakan 29 tokoh kerabat Sultan Kedah yang sekarang ini adalah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Al-Mahrum Sultan Baldir Shah, yang mana menerajui kerajaan Kedah pada 12 September 2017 hingga sekarang lah. Alright. Untuk senarai Sultan Kedah ini, kalau kita lihat James Low, dia mendapatkan hikayat Marwah Wangsa ni ketika zaman Sultan Ahmad Tajuddin Shah lah, iaitu Sultan Kedah pada 1803 hingga 1845. Kalau kita tengok rekod Sultan Ahmad Tajuddin Alim Shah ni memang banyak lah, dekat arkib, dekat library kan, Herman, betul tak? Rekod-rekod Sultan Ahmad Tajuddin ni memang tak perlu dipertikaikan lah, memang banyak sangat. Alright, yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam pandangan saya dan juga berdasarkan kita punya pengarah lembaga Muzium Masjid Azhar, saya berdapat bahawa hikayat Marwah Wangsa adalah realiti, bukan fantasi semata-mata. Selain itu, status hikayat Marwah Wangsa adalah sumber sejarah, bukannya mitos, bukannya legenda ataupun sastra sejarah. Dan dalam pandangan saya juga, kesemua watak lokasi siri peperangan pengislaman Kerajaan Kedah dan juga Raja-Raja Sultan Kedah, Lakal Sultan Kedah yang saya nyatakan seperti tadi adalah realiti. Dan semua kisah itu terdapat dalam lebatan sejarah Kedah. Dalam pandangan saya juga, yang macam saya katakan seperti tadi, Kerajaan Kedah yang asalnya merangkumi hanya lembangan Sungai Muda dan juga lembangan Sungai Merbuk telah meningkat, membesar, meluas secara berperingkat-peringkat lah, yang mana merangkumi Thailand, iaitu Selatan Thailand sekarang, Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak. Dan akhirnya mengecil seperti sekarang lah, seperti ada faktor-faktor politik yang saya nyatakan itu seperti tadi. Kemudian kat sini terbukti jugalah bahawa manusia pribumi Malaysia, iaitu dalam menurut saya Tanah Melayu itu sebenarnya Tanah Melayu dan juga Genting Kera, iaitu orang Melayu dan juga orang benua ataupun orang darat dan juga orang laut telah menghuni sebelum ataupun ketika era kenabian dan juga kerasulan Nabi Sulaiman AS, iaitu sekitar pada abad sebelum Masihi. Dan yang terakhir sekali, orang Melayu dahulunya memang tak boleh dinafikan lah beragama Hindu-Buddha sehingga memulai agama Islam pada setakat yang saya ketahui pada abad yang ke-12 lah, yang mana Kerajaan Kedah didapati menerima Islam yang terawal lah berbanding Kerajaan Melaka pada abad yang ke-14. Okay, itu saja sekalian. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Farhan. Satu kupasan yang sangat hebat, meliputi satu zaman yang cukup panjang.
Jadi kalau kita tengok timeline tu disebut daripada 960 sebelum Masehi sehinggalah ke hari ini, ya, sehinggalah ke 2023, 2024 tahun depan lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok tadi disebut satu kaum, ada dua di tanah darat. Satu disebut orang darat, orang benua, satu lagi orang laut. Kan? Dan disebut juga situ adalah satu orang darat yang namanya adalah Keng Siu. Keng Siu. Jadi masyarakat Keng Siu tu masih wujud. Sekarang ni penempatan mereka adalah di Ulu Legong, Bali. Satu masyarakat Keng Siu. Kan? Sebab itu bila disebut tadi adakah orang darat ini gegasi? Mungkin perkataan gegasi itu satu tafsiran ataupun kesilapan, ataupun mungkin juga sebenarnya nak menyebut sebagai kasar. Orang-orang kasar. Kalau kata orang-orang kasar ni, orang-orang yang pada zaman dulu adalah orang yang tak mempunyai tamadun dan sebagainya. Tapi kalau orang gegasi ni, orang yang mempunyai fizikal yang besar dan sebagainya. Jadi kita nak tahu adakah dua perkataan ini kesilapan ataupun memang wujud gegasi. Ya? Kalau kita bayangkan macam gambar tadi, gegasi tu teruk je. Kan? Kalau kita tengok hari ini pun, kita tengok, kalau katalah kita ambil daripada Altaris Salasila, tempat bermulanya Merung Mahamasa atau Maharaja Debar Raja tu datang, iaitu sekarang ni adalah di Teluk Parsi, atau lebih tepat sekali di Pelabuhan Gumaron. Kalau kita buka, kita search, kita akan jumpa. Hari ini Gumaron itu adalah satu pangkalan lah, satu pelabuhan di Teluk Parsi. Kalau kita tengok hari ini, ciri-ciri fizikal orang dia tak jauh beza dengan kita. Tinggi lebih sikit daripada kita, kan? Orang-orang Eropah kan, bentuk orang Eropah, orang Arab sebagainya, tinggi sikit. Tapi kalau lah orang yang Eropah itu main betul jumpa kahwin pula dengan orang gerasi yang besar-besar, malahnya kita ni orang Melayu lagi besar lah. Tapi kita semua kemetot. Kan? Jadi di sini ada lagi ruang dan peluang untuk kita nak melihat dan mengkaji dengan lebih lanjut asal usul dan sebagainya tentang keadaan tersebut. Jadi kalau kita tengok tadi, ada beberapa perkara yang saya nampak yang mungkin kita boleh buka ruang lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan mungkin yang nak mengkaji dan sebagainya, ialah dari segi tempoh waktu yang panjang ini. Tempoh waktu daripada zaman Nabi Sulaiman hinggalah ke hari ini, yang kalau kita tengok, kalau nak tengok dari segi perkembangan agama dan sebagainya, pada zaman Nabi Sulaiman, mungkin di kelompok Nabi Sulaiman yang menguasai dunia ini, yang boleh bercakap, boleh orang kata memerintah segala makhluk yang ada di dunia ini, dengan satu kumpulan lain yang ada pada ketika itu. Kerajaan Nabi Sulaiman bertapak di mana? Dan di yang lain tu ada lagi kelompok-kelompok yang lain. Di sini pun kita nak kena boleh tengok juga siapakah lagi yang ada di situ yang mungkin ada kaitan yang hadir ke kawasan kita hari ini. Itu tuan-tuan puan, banyak yang disebutkan tadi oleh Dr. Farhan. Mungkin ada persoalan-persoalan. Saya ingat saya nak bawa persoalan ni kemudian. Nanti kita bagi tak takut panjang sangat lagi, pembentang kedua tak lepas. Teruskan. Okey. Urus dia kata bagi buka soalan dulu. Jadi silakan. Dah silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Razwan Ghazali, pesara muda. Okey. Apabila saya mendengar bentangan oleh doktor, satu realiti, satu fantasi. Realiti dia adalah selepas 1100 atau selepas 1025, selepas serangan Chola atau Pasola ke Kedah sehingga menghancurkan kerajaan Sungai Batu, kerajaan Kelakaran Besi sepanjang di Sungai Muda hinggalah ke Patani. Kerajaan Chola dengan bantuan kerajaan Cina, bantuan daripada kerajaan Buddha daripada Jawa, serangan beramai-ramai sehinggalah
tinggal family kata apa? 2 butir saja. Itulah nasi Kedah pada zaman 1025 hingga 1100. So, bagi saya adalah sebelum 1100, Hikayat Muhammad Masak adalah fantasi. Itu cerita, lawak cerita saja. Yang betulnya selepas 1100. Selepas peristiwa pembantaian oleh kerajaan Chola bersama dengan pakatan dari China, minta maaf lah, daripada kerajaan belasana Melayu Jawa, menyebabkan Kedah menjadi Pasir Putih ketika itu. Dan untuk itu saya minta betulkan sejarah ini untuk membuktikan kerajaan yang memerintah Kedah tua wujud. Mengikut Hikayat Muhammad Masak, Kedah tua tak wujud. Yang Kedah tua wujud dalam peristiwa kerajaan Sriwijaya lah wujud di negeri Kedah ini. Di mana pada tahun 700 Masih, Raja Kedah adalah beragama Islam. Itu Raja Indravarman, ikut sejarah dia. Ini membangkan, tapi kerana dia mengenal Islam, menyebabkan dia dimusnahkan hingga dia Pasir Putih pada tahun 105. Okey, kita minta Dr. kaji balik. Kemudian mengenai sejarah kerajaan Gemrun. Apabila saya membaca, kenapa Parsi ada di unsur Parsi ada di Melayu, kerana contohnya Raja Kedah sekarang ni dia ada Nafiri, Nopat, semua itu adalah daripada kerajaan Kisra Parsi. Kemudian saya baca balik, saya kaji balik, bahasa-bahasa dia lah bahasa macam bahasa Parsi macam anggur, gandum, ialah bahasa Parsi yang kita guna hari ini. Jadi saya minta pembetulkan balik yang ini, kalau boleh bagi kita betulkan, biarlah masa ini biar variety, jangan terlampau fantasi. Kemudian mengenai agama, apabila Islam berada di tahun 700 Masihi di Kedah sebelum dihancurkan oleh pasukan Pasola, menyebabkan kita indah membuktikan orang Melayu ini tetap beragama Islam. Kerana orang beragama Islam lah raja daripada Parsi termasa masuk Islam. Kalau tidak, tak boleh jadi Raja Kedah. Itulah tekanan kepada rakyat Kedah. Kalau tak masuk Islam, tak boleh jadi Raja Kedah. Itulah menyebabkan orang Majusi pasal masuk Islam. Dia asal Majusi, bukan bahasa Hindu, Majusi masuk Islam kerana rakyat Kedah telah beragama Islam. Walaupun sudah banyak mati, tapi saki-baki yang ada tu tetap agama Islam. Dan mereka digelar gegasi sebab dari bacaan daripada Nabi Ibrahim, kerana orang Melayu ni diarah berpindah oleh kitab Genesis daripada Palestin ke negeri ini kerana berbadan gegasi, menyebabkan orang Yahudi takut dengan orang yang Melayu, terpaksa Melayu berkorban datang ke negeri ini. Itulah orang gegasi. Dan dari segi DNA, orang Melayu adalah DNA Sam, tapi orang Q tadi, orang asli tadi DNA Ham. Bukan, kalau kita bukan yang Ham, kita Sam. Kita keturunan Semet bersama dengan orang Yahudi dengan orang Arab. Okey, minta doktor komen sikit. Okay, terima kasih pada pendakwaan tersebut. Ini satu perkongsian jugalah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Untuk serangan Chola tu, dari segi sejarah tu memang adalah, betul lah apa yang Tuan cakap tadi, sebentar tadi tu. Dan saya juga tidak mahir sangatlah mengenai kerajaan Chola, sejarah India, sejarah kuno Kedah ni pun tak pasti juga. Tak mahir, tapi tu mahir. Tapi dari segi pembacaan memang kerajaan Chola tu menyerang lah. Yang mana kalau kita dalam hikayat dalam sejarah Melayu ada mengenai peristiwa tersebut, kan? Dan kerajaan masa tu memang kerajaan Kedah lah. Lepas tu kerajaan di sebelah selatan macam Lengyu, Temasek, kan? Tu memang ada lah kat situ. Banyak juga benda-benda yang Encik sampaikan tadi, boleh di apa? Boleh dikaji semula dan saya terimalah apa benda yang tu mengenai Nabi Ibrahim tu. Yalah, kalau berdasarkan bacaan memang adalah katanya kita ni dihantar ke sini, kan, doa Nabi Ibrahim semua itulah. Alright. Dan DNA ni memang kajian yang apa yang saya tengok tu, saya baca dalam dekat yang Dr. Profesor dekat USM lah, DNA tu dia kata orang Melayu ni katanya DNA ni dah lama, macam-macam lah. Ada kat situ. Dan saya itu je yang saya jawab. Yang lain tu saya akan cuba buat kajian lagi. Dan terima kasih banyak-banyak lah kerana membuka hati, pemikiran member saya untuk mengkaji dengan lebih-lebih. Terima kasih banyak-banyak. Okay, terima kasih pada soalan yang pertama. Ada lagi tak soalan? Silakan tuan.
Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Nadri, pelajar Pusat Pendidikan Arkeologi Global USM Penang, juga warga daripada Jabatan Sejarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Gombak. Jadi saya tak ada soalan. Ada 4 saranan dan lontaran lah, sebab semua pembentangan oleh Dr. Ahmad Farhan tu bagus-bagus lah. Okay, jadi yang pertama, apa yang dibentangkan tadi itu semua menarik dan ada idea baru yang kita peroleh lah. Dari segi penafsiran tu, setiap penyelidik mempunyai penafsiran tersendiri. Okay, jadi apa boleh dikembangkan lagi lah berdasarkan apa yang telah dibentangkan oleh Dr. Farhan tadi. Yang kedua, apa yang penting sekali mengenai hikayat Merom Hawangsa ni adalah perlunya satu penerbitan semula hikayat manuskrip ini beserta versi Jawinya yang asal, dan juga perlunya pengumpulan versi-versi lain yang terdapat di Indonesia, dan juga kemungkinan versi-versi yang masih tersimpan di negara Thailand, khususnya di Songkhla jika adalah, di Nakhon Stamarat, dan juga ataupun di Bangkok lah. Jadi perlu satu usaha pengumpulan oleh pihak-pihak yang berkaitan, okay, agar penyelidikan mengenai hikayat ini dapat dikembangkan dan dimasyarakatkan, maknanya dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk yang lebih meluas. Dan juga yang ketiga adalah penafsiran teks hikayat Merom Hawangsa ini juga perlu dilihat kesinambungannya dengan teks-teks lain. Okay, dari segi analisis filologi dan lain-lain. Dari sudut aspek Kerajaan Langkasuka, Kedah Tua dan dinasti Mahawangsa, seperti yang terdapat di dalam misalnya Tarikh Patani, Hikayat Patani. Kalau di Thailand tu Tamnan Saikiau, okay, ataupun Jina Kalamari Pakarnam, dan juga karya-karya yang terdapat di Sri Lanka dan Burma, satu kemungkinan lah. Kemudian yang terakhir sekali adalah perlunya satu kajian filologi lebih mendalam untuk menentukan keabsahan dan perkembangan penulisan hikayat ini. Okay, maknanya bukan kita menafsirkan fakta-fakta, elemen-elemen latar-latar yang dalam hikayat tersebut, tapi kita juga perlu melihat bagaimana, siapa yang tulis, apa motif yang ditulis, perkembangan ianya disalin dari zaman ke zaman, itu perlu diteliti lebih lanjut lah. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih saudara Nabil. Ni pun salah seorang yang hebat. Kalau tengok dalam medsos banyak maklumat yang dikongsikan, khususnya peta-peta lama. Ini pun tuan-tuan dan puan yang berminat, bolehlah masuk ikut dia punya paparan wall daripada Nabil ni. Okey, pentafsiran memanglah siapa-siapa pun akan buat pentafsiran yang berbeza. Kita pun kalau tengok nombor 6 dengan nombor 9 tu, kalau tengok sebelah nombor 6, kita kata nombor 6 lah, tapi orang yang duduk sebelah satu lagi dia akan kata nombor 9. Itu taksiran. Jelas, setiap orang akan ada pentafsiran yang berbeza-beza. Jadi tentang kupasan ataupun hikayat ni nanti mungkin sekejap lagi Dr. Farhan sebut balik. Tapi saya nak sebutkan juga bahawa memang banyak perkara. Kalau kita tengok tadi ada 9 besi, kan, yang orang kata mungkin ada tokoh tambahan itu yang dijumpai, yang dirampas semasa perang musuh bisik oleh tentera Siam. Satu pun tak jumpa lagi, kan? Itu kalau kita dapat korek lagi tu, mungkin kita akan jumpa benda-benda tu. Begitu juga besi yang ada penulisan yang menyebutkan sebagai hikayat Sulaiman, yang ada kaitan dengan hikayat Merom Hawangsa pun kita tak jumpa lagi, tak baca lagi pun, kan, benda tu. Begitu juga hikayat berkaitan yang ada di perpustakaan di Indonesia, kan, dari pandangan yang berbeza. Kalau kita dapat kita kumpul, mungkin ada satu cara yang boleh dibuatlah. Sebab saya bila Nabi sebut tadi, saya memang teringat baliklah pada zaman Ustaz Azizan sebagai Menteri Besar Kedah dulu. Beliau telah menyarankan supaya
diwujudkan Kedah Research Center. Dia minta supaya mana-mana universiti yang ada dalam Kedah ni, tak kira lah pusat pengajian tinggi mana pun, wujudkan satu unit sebagai Kedah Research Center, pusat pendidikan Kedah. Tujuan dia adalah untuk nak mengumpulkan manuskrip-manuskrip yang ada di seluruh dunia. Bagi tujuan kita nak kembalikan seperti apa Nabi sebut tadi. Kita nak tengok balik apakah persepsi, apakah pandangan, perbezaan yang kita nak cari balik, nak jadikan seperti mana yang soalan pertama tadi yang kata sebelum 1025 itu fantasi, kita nak jadikan dia sebagai realiti. Benda ni boleh buat, tetapi mesti ada satu badan yang perlu untuk bertindak tentang perkara ni. Tak kira lah kalau mungkin di IPG Sultan Abdul Halim nak membentukkan satu sel sikit peringkat awal ini sebagai pusat, mungkin boleh dibawa perkara ni, kita jadikan dia sebagai permulaan kepada pembentukan satu pusat yang lebih besar lagi pada masa akan datang. Okey, silakan Doktor nak sebut. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Terima kasih Cik Nabil. Satu pandangan yang begitu menarik lah. Saya terimalah itu. Memang sangat bagus. Macam saya nyatakan sebentar tadi itu, saya sebut dalam metodologi kajian saya tadi, saya hanya fokus pada Hikayat Marawangsa versi Siti Saleh, dan saya tidak menggunakan rekod-rekod lain, manuskrip lain untuk sebagai perbandingan lah. Saya hanya tumpu kat situ saja. Walaupun begitu, tapi saya ada juga tengok sikit-sikit, tapi tak tengok semua lah. Tapi itu satu cara yang bagus lah, Cik Nabil, banyak benda itu. Dan kalau sudut ekologi tu memang lagi power lah. Macam saya ni pelajar sejarah, memang pelajar sejarah lah. Yang macam tuan Major kata antropologi, sosiologi itu lain pula bidang dia. Itu dia tengok minda orang semua tu kan. Tapi dalam ekologi saya memang kurang sikit lah, sebab saya bukan pelajar ekologi. Dan juga fisiologi semua tu pun bukan jugalah. Sebab itu lebih kepada Akademi Pengajian Melayu lah. Saya sejarah. Saya lebih memfokus pada sejarah apa yang ada dalam tu. Dan betul apa yang Cik Nabil dan juga soalan yang pertama, penanya pertama tadi pun memang betul. Memang sejarah pun dia memerlukan multi-purpose punya multi-purpose disiplin, multi-disiplin. Memang betul tu. Cuma sejauh mana kita nak pakai tu, lagi pun ialah kita kena bukannya kita dapat buat kerja ni dalam 2-3 hari, dia ambil masa bertahun-tahun, beberapa tahun nak jadikan dia sebagai realiti, mesti pengarah museum lembaga, pengarah museum Lembah Hujan cakap tadi Cik Azhar. Tapi kalau tengok kan, saya tak tahulah, dalam pandangan saya, kebanyakan dari kami masa ni, kalau kita tengok realiti tu memang ada kan, benda tu memang ada, memang wujud benda-benda yang ada di negeri Kedah misalnya kan. Cuma itulah, kalau kita letak konteks zaman sekarang memang beza lah dengan zaman dulu. Sebab tu saya panjangkan saya punya pandangan seperti tadi tu. Memang umur tu memang di luar kemampuan kita juga lah. Tapi bila kalau kita faham dan secara Islam, yang saya cakap tadi, kalau sebelum kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW wujud, memang umur manusia dia memang mencecah beratus-ratus tahun lah. Itu memang tak boleh nafikan lah. Tapi tak pada masa sama ada juga yang meninggal awal, mati awal. Sama macam konteks sekarang pun ada yang mati awal. Tapi umur Nabi Muhammad sekarang, kita ikut umur Nabi Muhammad lah kan, 63 tahun misalnya. Tapi kalau dah lebih 100 tu satu bonus lah lebih daripada itu. Dan banyak lagi lah. Dan benda-benda yang dipanjangkan oleh kedua-dua penanya tadi, alhamdulillah lah, satu benda yang bagus untuk saya melangkah ke lebih depan lagi. InsyaAllah. Terima kasih. Okey, terima kasih. Ada lagi tak? Kalau tidak, kita nak jemput ahli panel yang kedua pula. Tak ada Okey, ada lagi. Silakan dah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Cik Ros bin Muhammad Yunan, memang peminat sejarah secara individu lah. Saya sekarang bersaraf. Jadi saya nak bercakap secara terus terang sebagai peminat dan banyak jugalah membaca buku-buku hikayat. Pertama-tama sekali saya mesti mengucapkan selamat, terima kasih banyak-banyak sebab ada benda yang tak clear, saya dah clear. Contoh,
selama ni kalau apa tuan tak uraikan tadi, kalau kita baca hikayat Murung Mahawangsa, tajuk dia pun dah kita dah dipesongkan. Maksudnya rupanya dalam banyak-banyak hikayat dikatakan hikayat Murung Mahawangsa. Rupanya hikayat Raja Murung Mahawangsa. Apabila kita buka buku mana-mana, kalau dia buat tajuk hikayat Raja Murung Mahawangsa, daripada situ kita dah dapat tangkap, oh rupanya Murung Mahawangsa ni seorang raja. Maksudnya tanpa kita baca halaman-halaman yang lain. Baik. Jadi ini yang ilmu baru yang saya dapat lah. Terima kasih banyak. Jadi saya nak menyentuh tajuk antara realiti dan fantasi dalam nak membuktikan hikayat Murung Mahawangsa. Saya akan cakap bahasa pasar, saya akan cakap bahasa orang kampung, saya tak mau guna bahasa ilmiah. Jadi pengalaman saya membaca hikayat Murung Mahawangsa, saya tak pernah faham. Sebab apa saya tak pernah faham? Tentulah dalam hikayat ni dia ada istilah-istilah tertentu, bahkan berbagai-bagai visi dia, sampai ada 9 visi. Okey, saya ulang kesimpulan dia. Mana ada kalau kita nak membahas hikayat Murung Mahawangsa, kita telah banyak membuang masa. Maksudnya hampir dah berapa puluh tahun. Kita tak dapat satu kesimpulan. Kita kaji, kita tak dapat titik rotah dia. Kita masih tak dapat kata sepakat. Kita kaji, kita baca, mana ada kita dah buang masa banyak. Bukan saya tak boleh cantik hikayat macam-macam, tapi kalau terfikir di zaman lah ni, sebagai warga negara Malaysia, kita asyik duk macam bertelagah lah. Kita tak dapat titik dia. Baik. Jadi saya nak bagi tahu antara kaedah sama ada hikayat Murung Mahawangsa, dia realiti atau mitos ataupun legenda. Kebanyakan, saya ringkaskan, kebanyakan kita faham banyak hikayat-hikayat telah diputar balik, ditokok tambah oleh orientalis. Baik, macam mana kaedah kita nak lawan orientalis ataupun kita nak cerita hikayat Murung Mahawangsa? Saya syorkan tuan-tuan, pakar-pakar yang belajar, yang mengkaji mana-mana hikayat, terutama hikayat Murung Mahawangsa, pergi cari orang tua-tua, insya-Allah kita akan dapat realiti dia. Sebab apabila sebut antara realiti dan fantasi, dia ada nyata dan gaib. Saya betul terang, teknologi yang Allah bagi dekat orang Melayu dan orang Islam, bukanlah saya nak salahkan bangsa-bangsa lain. Kita memerlukan kajian kita daripada bantuan-bantuan alam sebelah. Bila kita buat perbandingan, oh, bagian. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Cik Ros. Satu lagi cabang ilmu, satu lagi ruang secara dunia di sebelah. Tu bila kata dunia sebelah ni, kita duduk di dekat dah ni, duduk di kawasan dia, kan? Kalau kita mana boleh panggil dia pun main lagi. Dengar konua. Tapi itulah realitinya, kan? Sebab di Gunung Jerai adalah pusat segala-galanya dalam dunia di sebelah. Itu saya tak mau panjang-panjang lagi. Saya kita balik tak boleh tidur pula. Tapi itulah salah satu. Betul apa yang Cik Ros kata. Sebab kita pun bila kita bercakap tentang perkara ini, kita berjumpa ramai yang mencerita perkara ni. Kadang-kadang kita tak ambil itu sebagai satu sumber ilmu. Jadi sekarang ni kita nak kena mengiktirafkan orang-orang macam ni. Tapi siapa nak mengiktirafkan mereka? Sumber ilmu ini. Atau kata kita sebagai narasumber yang di luar dari pemikiran biasa. InsyaAllah lah mungkin akan datang, akan ramai lagi. Hari ni pun kita tengok bila kemunculan anak-anak muda dan sebagainya yang melihat ini sebagai salah satu laluan
mencari ilmu, kita nampak inilah perkara-perkara yang kita boleh gabung. Hasil daripada pemikiran secara fizikal dan juga pemikiran secara alamiah itu boleh digabungkan untuk menghasilkan satu ketusan ataupun satu bentuk tulisan baru. Saya tertarik dengan apa abang yang tadi bercakap tentang nombor. Bila perkataan nombor ni, setiap satu nombor yang terhasil dalam kehidupan kita ni, dia mempunyai makna-makna tertentu. Macam kita tengok cerita Back to the Future tu. Hanya dengan nombor boleh balik ke zaman, boleh pergi ke masa akan datang dan sebagainya. Nombor je. Jadi maknanya nombor itu merupakan, mungkin boleh dijadikan sebagai pintu masuk kepada satu zaman-zaman yang lain. Dan kita mungkin dengan apa yang kita dapat hari ini, fizikalnya kita nampak 960 before centuries. Dia lah ni Dr. Profesor apa ni sebut lain, BC tu apa dia ada sebut tak tahu. Saya tak ingat. Tapi lagi kita kata sebelum Masih lah. 960 sebelum Masih sampai ke hari ini kan. Punya pantang. Dan setiap masa itu ada nombor-nombor yang tertentu. Kalau kita kena cari dan kita kaji, kita akan jumpa laluan dia. Mungkin Dr. Farhan nak sebut apa-apa? Tak ada apa? Okey. Terima kasih kepada Cik Ros. Satu ruang baru yang kita kena perbanyakkan cari. Saya pun tak dapat kenal juga ramai orang-orang yang macam ni yang boleh bantu kita bercerita balik. Kalau kata di Tanjung Jaga tu siapa duk ada, kita tahu siapa dia. Kalau di sebelah kaki Gunung Cerai tu nak siapa ada pun kita tahu. Jadi benda-benda macam ni di kalangan orang Melayu ni dia tahu, tapi nak cerita balik orang kata betul tak betul. Itu jadi masalah balik pada kita. Jadi saya ingat untuk yang ahli pertama, terima kasih banyak pada Dr. Farhan, dan kita nak jemput untuk ahli panel yang kedua pula. Jadi saya silakan Dr. Farhan untuk ambil tempat.